Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kita akan sambung perbincangan ISC 101 kita dengan terus membincangkan 6.2 akhlak dalam politik. Politik ni memang tak boleh lari daripada kuasa. Contohnya macam di Malaysia, kita mengamalkan sistem demokrasi, kuasa diperolehi melalui pilihan raya. Kemenangan seorang calon dalam pilihan raya bermakna dia mendapat kuasa, mendapat tanggungjawab untuk memimpin rakyat. Namun begitu, kuasa kalau tidak dikawal dengan sebaiknya, tidak dijalankan dengan sebaiknya, ia akan berlakunya korupsi. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ini yang kita tak nak berlaku sebenarnya dalam dunia politik. Walaupun banyak yang berlaku begini, yang menggunakan tugas, yang menggunakan kuasa mereka sewenang-wenangnya, yang pecah amanah, yang menggunakan kuasa untuk melempiaskan nafsu, memenuhi kehendak nafsu, dan mendapatkan berbagai-bagai kemudahan. Ini yang kita tak nak lahirkan ahli politik yang begini. Sedangkan maksud politik asalnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan rakyat. Pastikan rakyat dalam keamanan dan keadilan. That's why ada akhlak-akhlak dalam politik yang perlu dijaga. Seorang ahli politik perlu berpegang kepada akhlak dan asas nilai-nilai akhlak. Jalankan amanah dengan sebaiknya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk rakyat. Kalau rakyat dalam keadaan susah, kemiskinan, kena bantu cari pendekatan untuk buat satu program untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan rakyat. Politik dalam Islam bertujuan untuk memaknai nilai-nilai dalam masyarakat. Kalau ada banjir, turun, berikan bantuan untuk memastikan kebajikan masyarakat berada dalam tahap yang baik. Sebuah pemerintahan juga tergantung dan terletak pada kemampuan seorang pemimpin. Kalau jatuh pemimpinan, kalau kepimpinan itu tidak proaktif, maka akan berlakunya masalah-masalah dalam masyarakat, masalah akhlak, moral dalam ahli politik itu sendiri, dalam masyarakat itu sendiri. Kalau tak ada kepimpinan yang baik. Agama-agama ilahi, terutamanya agama Islam, merupakan sumber dari pemikiran politik yang berakhlak. Kerana kita ada rujukan kita dalam politik. Dalam bab kepimpinan kita ada rujukan kita sendiri. Iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan utama. Ahli politik terhebat disenaraikan dalam buku 100 orang berpengaruh. Nabi Muhammad SAW adalah yang paling berpengaruh pertama, menduduki ranking yang pertama. Ini bukan tulisan daripada orang Islam, malah tulisan daripada orang bukan Islam. Meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai the most influential people in the world. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW contoh ideal seorang pemimpin yang berakhlak. Baginda pernah ditawarkan kedudukan dan kekayaan dengan syarat beliau tarik diri dari menyampaikan dakwah. Orang tak nak ni baginda berdakwah. Berikan kuasa kepada baginda untuk kaya, kedudukan yang tinggi, tapi stop untuk berdakwah. Namun Nabi Muhammad SAW menolak. Kerana inilah kerana tak naknya kita salah guna kuasa. Kerana bila pegang sebagai ahli politik, sebagai seorang pemimpin, jangan sekali-kali meninggalkan agama kita. Kena bawa bersama-sama. Di bawah agama kita adanya politik. Di bawah agama kita adanya kepimpinan. Tidak boleh tinggal. Bawa sekali agama kita. Namun, seperti mana saya sebut, baginda tidak berbuat demikian. Tak terima kedudukan, tak nak terima kekayaan semua. Kerana matlamat baginda adalah untuk mengajak manusia kepada kemuliaan. Untuk ajak manusia ke arah keamanan. Bukan untuk mencari kekuasaan semata-mata. Kalau Nabi Muhammad nak berbuat demikian, boleh saja.
Ya, kalau tidak memikirkan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan ummah, boleh saja Nabi Muhammad berbuat demikian. Namun Rasulullah SAW tidak berbuat demikian. That's why Rasulullah menjadi rujukan utama, ya, seorang ummul mukminin, ya, yang menunjukkan contoh teladan yang terbaik dalam soal kepimpinan, masya-Allah. Seterusnya, Rasulullah SAW ialah berpegang kepada janji. Ini amanah, ya. Bila kita diberi tanggungjawab, jalankan dengan amanah. Apabila tak ada amanah ni, inilah yang akan berlakunya korupsi dan sebagainya. Pecah amanah, mengambil harta rakyat, kemudahan yang diberikan, mengambil sewenang-wenangnya. Betul kan? Baginda Muhammad SAW melakukan perjanjian damai dengan kaum bukan Muslim. Beliau berpegang teguh kepada janji. Selagi kaum bukan Muslim tidak melanggar perjanjian tersebut. Rasulullah SAW juga sangat baik terhadap para tawanan perang. Malah baginda memberikan kelonggaran kepada para tawanan itu. Siapa yang boleh mengajar membaca dan menulis kepada 10 Muslim akan dibebaskan. Masya Allah. Begitulah sifat budi pekerti Nabi Muhammad SAW hatta kepada musuh. Apatah lagi kepada orang Islam sendiri, bagaimana kasih dan sayangnya baginda Muhammad SAW kepada umat dia dan juga kepada yang bukan Islam. That's why, kerana itu sifat-sifat mulia yang ada pada Rasulullah SAW telah menarik minat orang bukan Muslim. Hatta di zaman baginda dulu sehingga ke zaman hari ini, penulis bukan Muslim menempatkan Nabi Muhammad sebagai top one, the most influential leader in the world. The most influential people in the world. Boleh buat rujukan. Ya, Masya Allah. Diharapkan mana-mana yang bercita untuk jadi ahli politik, jadikan Rasulullah sebagai rujukan. Ya, seorang yang bijak, yang mantap fizikal, yang baik budi pekerti, yang dihormati, yang berakhlak mulia kepada keluarga, kepada sahabat baginda, kepada yang orang Islam sendiri, bukan orang bukan Islam, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bisawab. Kita sambung ke perbincangan seterusnya.